Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Ustaz harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera sentiasa. Terutamanya dalam keadaan negara kita sekarang ini yang dilanda oleh wabak COVID-19 yang semakin lama kita tengok semakin banyak kes yang meningkat kan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustaz ucapkan kepada anda semua ke Sekolah Menengah Arab Jaim Asy-Syakirin. Walaupun awak semua belum menjejakkan lagi kaki ke bumi Asy-Syakirin, tapi anda semua secara rasminya dah menjadi warga Asy-Syakirin. Dan selamat datang juga Ustaz ucapkan kamu semua ke alam yang baru, alam sekolah menengah. Yang mana sebelum ni 6 tahun kamu berada di alam sekolah rendah. Dan sekarang pada tahun 2021 ini anda melangkah ke satu fasa yang baru, iaitu alam sekolah menengah. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini Ustaz akan mengajar subjek syariah kepada antum semua. Nama Ustaz Muhammad Hakim bin Muhammad Talib, secara ringkas sahaja, dan insya-Allah kita akan berkenalan secara lebih mendalam lagi apabila kita bersemuka di sekolah nanti. Sama-samalah kita mendoakan agar wabak pandemik COVID-19 ini segera berlalu daripada negara kita dan dunia ini secara amnya, untuk kita sama-sama kembali lagi hadir ke sekolah untuk menjalani sesi pembelajaran secara biasa. Okey, insya-Allah kita akan membaca doa terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini mampu menerangkan hati kita dan memudahkan kita semua untuk memahami subjek syariah yang akan dipelajari ini. Sebelum Ustaz masuk dengan lebih mendalam dengan subjek syariah ini, Ustaz akan terangkan secara umum dahulu, untuk memberi gambaran am ataupun memberi gambaran umum kepada anda semua mengenai subjek yang akan kita pelajari ini. Okay, nama subjek ini adalah Asy-Syariah. Asy-Syariah. Dan kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum dini ataupun dalam bahasa Arabnya Al-Manhaj Ad-Dini Al-Mutakamil. Dan kurikulum ini diguna pakai oleh sekolah agama bantuan kerajaan macam kita lah, SABK kan. Biasanya akan timbul persoalan apa perbezaan antara sekolah dini ni dan juga sekolah SMKA biasa ataupun SMK. Okay. Satu perbezaan yang ketara antara SMK dan dini ni adalah kita belajar subjek syariah ataupun usuluddin di dalam bahasa Arab. Kita belajar dalam bahasa Arab. Manakala untuk mereka yang berada di SMKA ataupun SMK, mereka belajar dalam bahasa Melayu, cuma dalam tulisan Jawi. Jadi anda semua sebenarnya sangat bertuah. Kerana apa? Kerana anda mampu memantapkan lagi bahasa Arab anda, dapat menambahkan lagi vocabulary anda dalam bahasa Arab, kan? Sebab syariah kita belajar dalam bahasa Arab, usuluddin kita belajar dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab tentulah dalam bahasa Arab. Jadi ada 3 subjek yang kita akan belajar dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya untuk subjek syariah tingkatan 1 ini, anda semua akan belajar sebanyak 14 topik ataupun 14 bab, yang mana
dibahagikan kepada dua bahagian yang utama. Bahagian yang pertama adalah Al-Quran wal-Hifz. Al-Quran wal-Hifz. Di dalam Al-Quran wal-Hifz ini mengandungi 6 bab ataupun 6 topik. Bahagian yang kedua pula adalah Fiqhul Ibadat. Fiqhul Ibadat yang mengandungi 8 topik ataupun 8 bab. Untuk Al-Quran wal-Hifz ini, kita akan belajar mengenai Al-Quran. Contohnya makhraj huruf, tajwid, cara bacaan yang betul dan sebagainya. Tapi kita bukan sekadar membaca sahaja, bahkan kita akan menghafalnya. Dalam Al-Quran wal-Hifz ini untuk tingkatan 1 akan ada lebih kurang 24 surah yang akan kita pelajari. Bermula dari surah Asy-Syams sehingga surah An-Nas. Lebih kurang 24 surah. Dan dalam Fiqhul Ibadat, kita akan belajar mengenai, kalau kita Melayu panggil, fiqh. Kita akan belajar pasal taharah, bersuci. Kita akan belajar pasal solat, tayammum, wuduk dan sebagainya. Okay, so 6 bab di dalam Al-Quran wal-Hifz, 8 bab di dalam fiqh, total adalah 14. Okay. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada tengah hari ini, kita akan masuk kepada bab yang pertama untuk bahagian yang pertama. Okay. Iaitu bahagian yang pertama adalah Al-Quran wal-Hifz. Dan bab yang pertama adalah Makharijul Huruf Al-Hijaiyah. Saya zoom supaya lebih jelas. Okay. Ad-Darsul Awal, topik yang pertama. Tajuknya adalah Makharijul Huruf Al-Hijaiyah. Makharijul Huruf Al-Hijaiyah. Okay. Di dalam topik ini kita akan belajar mengenai Makharijul Huruf. Makharij al-huruf tu apa? Nanti kita akan tengok. Tapi secara umumnya, okay, kalau kita tengok gambar rajah yang disediakan ni, Makharijul Huruf ada 5. Yang pertama Al-Khayshum, yang kedua Al-Jawf, yang ketiga Al-Halq, yang keempat Al-Lisan, dan yang kelima Asy-Syafatan. Okay. Jadi insya-Allah untuk topik ini, Ustaz harapkan di akhir pembelajaran kita, antum semua mampu melakukan 4 benda yang disenaraikan ini. Apa 4 benda tu? Yang pertama, zikru adad al-huruf al-hijaiyah. Zikru adad al-huruf al-hijaiyah. Menyebut bilangan huruf al-hijaiyah. Okay. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah tu adalah huruf alif, ba, ta, sa, sampailah akhir. Yang mana Ustaz yakin semua dah tahu mengenai huruf hijaiyah ini. Cuma kadang-kadang kita tak ingat sebenarnya berapa bilangannya. Nanti kita akan tengok. Seterusnya, bayan adad makharijul hurufil ammah. Okay. Menentukan bilangan makharijul huruf ammah. Nanti kita akan tengok apa itu makharijul huruf ammah. Yang ketiga, al-istima' ila makharijil hurufi min al-ayatil qur'aniyyati wan nutqu biha nutqan sahihan. Mendengar kepada makharijul huruf daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya, menuturkannya dengan betul. Dan yang keempat, membezakan tamyizul farq baina makharijul huruf al-mutasyabihah. Membezakan antara makharij huruf yang mutasyabihah ni, apa tu bahasa Melayunya, lebih kurang, yang menyerupai antara satu sama lain. Okey. Okey. Seterusnya, yang pertama sekali kita akan tengok kepada al-huruf al-hijaiyah. Okey, Ustaz zoom. Okey.
Sebelum kita masuk kepada makharijul huruf, kita perlu tahu dulu apa itu al-huruf al-hijaiyah. Okay. Huruf al-hijaiyah mempunyai 29 huruf dalam bahasa Arab. Okay. Sama-sama kita baca. A'izza'i ikhwati fillah, darsuna al-yawma 'anil hurufil hijaiyyati allati yata'allafu minhal kalamul arabi. Adaduha 29 harfan. Okay. Saudara-saudara ku sekalian, ni Ustaz terjemah. Pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai huruf hijaiyah, okay, yang terkandung dalam bahasa Arab. Bilangannya adalah tis'atun wa ishruna. Tis'atun ni 9. Ishruna 20. Jadi maksudnya adalah 29 huruf semua sekali. Bahasa Arab untuk nombor lah, dia terbalik daripada bahasa Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak sebut 29, kita akan sebut puluh dulu kan. 20. Lepas tu baru angka yang satu tu, 9. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia sebut yang satu dahulu, yang sa tu, tis'atun. Lepas tu baru dia sebut yang 10. So kat sini agak terbalik lah daripada bahasa Melayu. Okay. So huruf hijaiyah ada 29. Bermula daripada al-hamzah. Okay. Biasanya ramai yang terkeliru antara al-hamzah dan juga al-alif. Okay. Perbezaannya adalah al-hamzah. Hamzah ni dia ada kepala ke atas ni. Nampak? Dia ada kepala ke atas ni. Tapi kalau alif, dia tak ada kepala ke atas ni. Itu perbezaan antara al-hamzah dan juga al-alif. So, awak semua jangan tertukar sebab dalam bahasa Arab, hamzah dan alif adalah dua huruf yang berbeza. Maksudnya kalau kita tertukar boleh mendatangkan maksud yang berbeza. Okay. Huruf yang pertama adalah al-hamzah. Yang kedua al-ba'. Yang ketiga at-ta'. Yang keempat al-tha', al-jim, al-ha', al-kha', al-dal, al-dhal, al-ra', al-zai, al-sin, al-shin, al-sad, al-dad, al-ta', al-dha', al-ain, al-ghain, al-fa', al-qaf, al-kaf, al-lam, al-mim, al-nun, al-waw, al-ha', al-lam wal-alif, al-ya'. Okay, kalau kita kira semua sekali ada 29 huruf. Yang ni huruf-huruf yang wajib awak semua hafal dan tahu. Tapi Ustaz yakin awak semua dah tahu huruf-huruf ni kan. Sebab yelah dari kecil kita dah kenal. Kita bermula dengan Iqra'. Iqra' mula-mula sekali kita akan kenal huruf dulu. Alif, ba, ta, sa, sampailah habis. Okay. Jadi Ustaz yakin dan percaya awak semua dah tahu, dah hafal huruf-huruf al-hijaiyah ini, tak ada masalah. So lagi sekali Ustaz ulang, huruf hijaiyah mempunyai sebanyak 29 huruf. Okay. Seterusnya kita masuk kepada ta'rif makharij al-huruf. Ta'rif makharijul huruf. Jadi selama ni kan, sebelum ni Ustaz dah sebut makharij huruf, makharij huruf. Apa maksud sebenarnya makharij huruf ni? Okey. Yang pertama sekali, al-makhariju. Okay. Makharij tu apa? Makhariju ni adalah jam'u makhraj. Makharij, perkataan makharij ni adalah jamak. Jamak ni maksudnya plural. Makharij, tempat-tempat keluar. Maksudnya plural. Kalau singular dia adalah makhraj. Satu tempat keluar. Okay. Wal makhraju lughatan. Dan makhraj dari segi bahasa adalah mahallul khuruj. Tempat keluarnya sesuatu. Mahallul khuruj. Tempat keluar. Okay. So faham Kalau makhraj, satu tempat keluar.
makharij banyak tempat keluar. Satu tempat keluar, banyak tempat keluar. Maksudnya 3 dan ke atas lah. Kalau 1, kita namakan sebagai mufrad. Makhraj ni adalah mufrad. Kalau 2, kita panggil muthanna. Kalau 3 dan ke atas, kita panggil sebagai jama'. Itu dari segi bahasa yang bermaksud tempat keluar. Dari segi istilah. Dari segi istilah, makhraj membawa maksud mahallu khurujil harfi ayyi makan zuhurihi wa tamyizihi an ghairi. Dari segi istilah, makhraj ni adalah tempat keluarnya sesuatu huruf. Tempat keluarnya sesuatu huruf yang membezakan antara satu huruf itu dengan yang lain. Okey. Ustaz ulang lagi sekali. Dari segi istilah, makhraj membawa maksud tempat keluarnya sesuatu huruf yang membezakan antara satu huruf itu dengan huruf yang lain. Okey. Jadi, untuk makhraj ataupun makharij, hunaka khamsatu mawadhi'a li makharijil huruf tusamma al-makharijal 'ammah. Terdapat 5 tempat keluarnya huruf yang dinamakan sebagai makharijal 'ammah. Okay, terdapat 5 tempat keluarnya huruf yang dinamakan sebagai makharijul 'ammah. Apa 5 tempat itu? Okay, yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf adalah rongga mulut. Al-jawf adalah rongga mulut. Dekat bahagian dalam mulut kita ni. Ada rongga kan, ada tempat kosong. Yang tu dinamakan sebagai al-jawf. Yang kedua, al-halq. Al-halq. Dalam bahasa Melayu, maksudnya adalah kerongkong. Ataupun kita panggil juga sebagai halqum. Jadi halqum tu berasal daripada perkataan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu ataupun bahasa lain adalah kerongkong. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan. Apa itu al-lisan? Al-lisan adalah lidah. Okey. Tadi al-halq ni bahagian kerongkong, ni lidah. Makhraj yang keempat, asy-syafatan. Asy-syafatan. Syafatan tu maksudnya 2 bibir. Okey, bibir atas, bibir bawah. Okey, ustaz ada buat nota sedikit. Asy-syafatan tu dia berasal daripada perkataan asy-syafah yang membawa maksud satu bibir. Okey, kalau awak nak sebut kan, satu bibir, kita panggil asy-syafah. Asy-syafatan ni maksudnya 2 bibir. Okey, bila kita tambah alif, kita tambah nun, dia akan jadi 2. Maksud membawa maksud 2. Okey, itu hanyalah untuk sekadar maklumat tambahan. Okey. Dan yang terakhir, makhraj am. Yang terakhir adalah al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Al-khayshum adalah pangkal hidung. Kalau kita tengok dalam gambar rajah yang disediakan ni hidung kan. Al-khayshum berada di sini, pangkal hidung. Okey, jadi kelima-lima makharij ni, al-jawf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum, kita namakannya sebagai al-makharijul 'ammah, tempat keluar yang umum. Okey, sebab apa dinamakan sebagai tempat keluar yang umum? Sebab kelima-lima ni kita anggap senang cerita, dia ni yang utama. 5 tempat keluar yang utama. Nanti kita akan tengok untuk al-jawf atau untuk al-halq, dia ada yang makharij al-khassah. Al-halq dia akan ada makhraj yang khusus. Maksudnya dia akan ada pecahan-pecahan pula. Al-lisan dia ada pecahan, asy-syafatan ada pecahan. Gitulah. So sebab itu yang 5 ni dinamakan sebagai makharij al-'ammah, tempat keluar yang umum. Dari tempat keluar yang umum ni dia akan ada pecahan untuk yang khusus. Okey. Nanti kita akan tengok satu per satu insya-Allah. Okey.
طيب. وتفرعت عن هذه المخارج العامة عدة مخارج أخرى تسمى المخارج الخاصة وهي 17 مخرجا. Macam yang Ustaz sebut tadi, makharij al-ammah ataupun tempat keluar huruf yang umum ni, dia mempunyai beberapa makharij yang lain yang dinamakan sebagai al-makharijul khasah, tempat keluar yang khusus. Okay. So, untuk contohnya al-lisan, al-lisan ni adalah makhraj am. Daripada al-lisan, dia akan terpecah kepada beberapa bahagian. Okay. Kita tengok jadual yang disediakan ni. Al-jawf. Al-jawf, macam Ustaz sebut tadi, adalah makhraj am. Makhraj khasnya ada berapa? Ada satu sahaja. Maksudnya, untuk jawf, dia tak ada pecahan. Dia adalah satu sahaja. Al-halq adalah makhraj am. Tempat keluar yang am. Yang khususnya ada berapa? Ada 3. Maksudnya di bawah pecahan al-halq dia ada 3 makhraj. Yang ni kita namakan sebagai makhraj al-khasah. Ni al-makharijul khasah. Ini yang kita namakan sebagai makharijul khasah. Seterusnya al-lisan. Al-lisan, lidah. Yang ni adalah secara am. Khususnya ada berapa? Dia ada 10 pecahan. Ashratu makharij. 10 tempat keluar. Seterusnya asyafatan. Asyafatan tu apa? 2 bibir. 2 bibir. Asyafatan ni adalah makhraj am. Ada berapa makhraj khas di bawah asyafatan? Dia ada 2. Makhrajan maksudnya 2 tempat keluar. 2 makhraj. Dan yang terakhir al-khayshum. Al-khayshum membawa maksud pangkal hidung. Dan al-khayshum mempunyai satu sahaja makhraj khas. Sama macam al-jawf. Jadi kalau kita hitung, makhraj khas ini akan ada 17. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 10, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 1, 7. Okay. So daripada 5 makhraj umum ini, dia terpecah menjadi makhraj khas sebanyak 17. Okay. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu. Okay. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada makhraj am yang pertama, iaitu al-jawf. Okay, seperti yang kita lihat sebelum ni, al-jawf dia ada satu sahaja makhraj. Maksudnya dia tidak ada pecahan. So, kalau awak tengok kat sini, rajah kat sini, ini adalah makhraj al-jawf. Dia tak ada pecahan. Kalau kita tengok untuk al-halq, contohnya kan, al-halq dia terpecah kepada 3. So, ini makhraj khas yang pertama. Makhraj khas yang kedua. Makhraj khas yang ketiga. Adapun al-jawf, dia tak ada pecahan, satu sahaja. Okay. Apa huruf yang terkeluar daripada makhraj al-jawf ini? Sekali lagi Ustaz ulang, makhraj tu apa? Makhraj tu adalah tempat keluarnya huruf kan. Jadi kita nak tahu apa yang huruf keluar daripada al-jawf ini. Okay, kita tengok apa itu al-jawf. Al-jawf huwa al-khala' dakhilul fam. Al-khala' dakhilul fam. Maksud al-khala' ni apa? Al-khala' maksudnya rongga. Al-khala' maksudnya rongga. Rongga yang berada di dalam mulut. Rongga yang berada di dalam mulut. Ada 3 huruf yang terkeluar daripada al-jawf ini. Yang pertama, al-alifus sakinatul maftuh ma qablaha. Al-alifus sakinatul maftuh ma qablaha. Alif mati yang sebelumnya huruf tu berbaris atas. Okay, contohnya qala. Okay, kita tengok qala ni, alif kat mana? Kat tengah ni kan. Alifnya mati. Sebelumnya huruf qaf berbaris atas. Okay, tu
huruf pertama yang keluar daripada al-jawf. Alif mati sebelumnya baris atas. Huruf yang kedua, al-wawu sakinatul madmum ma qablaha. Huruf waw mati sebelum huruf waw tu baris depan ataupun baris dhammah. Okey, contohnya adalah qulu. Kalau kita tengok kedua-dua huruf waw ini adalah mati ataupun sakin. Sebelumnya adalah berbaris dhammah. Qaf baris dhammah, lam baris dhammah. Okey. Dan yang ketiga, huruf ketiga yang keluar daripada makhraj al-jawf ini adalah al-ya us-sakinah al-maksur ma qablaha. Ya mati yang sebelumnya adalah berbaris kasrah. Contohnya adalah qila. Okey, huruf ya mati sebelum huruf ya adalah huruf qaf dan huruf qaf ni berbaris kasrah. So, ketiga-tiga ni adalah huruf yang terkeluar ataupun yang dihasilkan melalui makhraj al-jawf, rongga mulut. Okey. Okey. Itu adalah makhraj yang pertama. Saya ulang lagi sekali, makhraj al-jawf dia satu sahaja, dia tak ada pecahan. Dia ada satu sahaja. Makhraj al-jawf huwa al-khala' dakhilul fam. Makhraj al-jawf ni adalah rongga di dalam mulut yang menghasilkan tiga huruf. Yang pertama alif mati sebelumnya berbaris atas, yang kedua waw mati sebelumnya berbaris dhammah, dan ya mati sebelumnya berbaris kasrah. Okey. Kita pergi kepada makhraj yang kedua. Okey, seperti mana yang Ustaz dah terangkan sebelum ni, yang ni adalah makhraj am. Al-halq ni adalah makhraj am. Kita tengok apa itu makhraj al-halq. Huwal 'adhu alladhi yali sadri wa yantahi qurbal luhah. Maksudnya adalah anggota, al-'adhu ni maksudnya anggota. Anggota yang berada selepas dada, as-sadru dada, wa yantahi qurbal luhah dan berakhir berdekatan dengan al-luhah ni anak tekak. Jadi senang cerita, ni bawah ni dada kan. Jadi al-halq ni dia bermula selepas dada, yali yusadri, selepas dada. Okey. Dan berakhir wa yantahi qurbal luhah dan berakhir berdekatan dengan anak tekak. Ni anak tekak kan. Okey. So ini adalah kawasan al-halq. Lahu thalathatun makharij. Dan al-halq ni dia pecah kepada 3 makharij khas. Kan kalau kita tengok sebelum ni, al-halq dia pecah kepada 3 makharij. So apa pecahannya itu? Yang pertama dinamakan sebagai aqsal halq. Aqsa al-halq. Huruf yang keluar daripada aqsa al-halq adalah hamzah dan juga ha. Yang kedua, wastul halq. Huruf yang keluar daripada wastul halq adalah ain dan juga ha. Dan yang ketiga adalah adnal halq. Huruf yang keluar daripadanya adalah ghin dan juga kha. Apa maksud adnal halq? Adna membawa maksud hujung. Ni kalau kita tengok huruf ghin dan juga kha berada di hujung kerongkong. Wastu ni maksudnya tengah-tengah, pertengahan. Okey, kalau kita tengok huruf ain dan juga ha, dia berada di tengah-tengah kerongkong. Dan aqsa al-halq. Aqsa ni maksudnya pangkal. Okey, kita tengok hamzah dan juga ha berada di pangkal kerongkong. Okey.
Untuk kita tahu makhraj ni dengan senang, ada satu tips, iaitu kita letakkan huruf hamzah di hadapan huruf yang kita nak tahu makhraj itu. Contohnya kita nak tahu makhraj huruf ha. So kita letakkan huruf hamzah di hadapan huruf ha ni, kemudian kita matikan huruf ha ni. Contohnya ah. Jadi kat mana dia berhenti tu, maksudnya daripada sebutan tu kita boleh rasa dekat mana dia berhenti. Kat situlah makhraj huruf tersebut. So awak antum semua dekat rumah boleh cuba Okay, contohnya kita nak tahu makhraj huruf hamzah. Hamzah berada di aqsal halq, pangkal kerongkong kat bawah ni. So kita letak hamzah di hadapan. Tulis jap. Ni dia ada tulis kat sini. Contohnya kan. Okay, contoh yang dia bagi adalah huruf mim. So kalau kita nak tahu makhraj huruf mim ni dekat mana, kita letak hamzah baris atas. Lepas tu mim ni kita matikan ataupun kita syaddahkan. So bila kita sebut am. Nampak tak, bila kita matikan am, dia akan berhenti dekat bibir. So maksudnya mim ni adalah huruf yang makhrajnya terkeluar daripada asyafatan. Maafkan saya. Mim ni adalah al-khayshum. Mim ni special sikit. Mim ni dia akan terkeluar ataupun terzahir apabila kita dengung idgham. Jadi yang ni special sikit. Huruf mim dan nun special. Nanti kita akan masuk. Okay, contohnya kita bagi contoh yang senang macam tadi, huruf hamzah ataupun huruf ha. Kita akan rasa dia berhenti dekat bahagian bawah halqum ataupun bawah kerongkong. Okay. Okay. So contoh lain, kalau kita nak tahu huruf ain ni makhrajnya dekat mana, kita letak hamzah sebelum ain, baris atas, ain ni kita matikan. Cuba sebut, lepas tu rasa letak jari dekat bahagian kerongkong ni. Kita boleh rasa getarannya dekat situ, dekat bahagian tengah ni kan. Kita akan rasa dia berada di hujung kerongkong. Okay. Itu adalah teknik untuk mengetahui dekat mana sesuatu huruf tu dikeluarkan. Okay. So Ustaz rasa untuk pengenalan kita untuk kelas pertama kita cukup di situ sahaja. Ini Ustaz ulang lagi sekali. Okay, secara ringkasnya makhraj tu apa? Makhraj ni membawa maksud tempat keluarnya huruf, tempat keluar sesuatu huruf. Secara am, makhraj ada 5. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-khayshum, keempat al-lisan, dan yang terakhir al-syafatan. Okay. Ini kita namakan sebagai makhraj umum, al-makharijul ammah. Kemudian daripada 5 yang umum ni, dia pecah kepada 17 makhraj yang khusus. Okay. Al-jawf dia tak ada pecahan. Al-halq dia pecah kepada 3. Yang tadi kan, adna, aqsa, awsat ataupun wastul halq. Al-lisan dia pecah kepada 10. Asy-syafatan dia pecah kepada 2. Dan khayshum sama macam al-jawf, dia tak ada pecahan. Okey. Kemudian kita dah belajar makhraj yang pertama iaitu makhraj al-jawf. Al-jawf dia tak ada pecahan, satu sahaja. Apa yang terkeluar daripada al-jawf ada 3. Yang pertama alif mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris dhammah, ya mati sebelumnya baris kasrah. Okey. Kemudian makhraj yang kedua adalah al-halq. Al-halq dia ada 3 makhraj yang khusus. Yang pertama apa? Aqsal halq. Aqsa tu apa? Maksudnya pangkal. Aqsa ni yang pangkal ni, yang berada di paling bawah sekali. Wastu maksudnya tengah. Wastu.
tengah. Dan yang ketiga adna. Adna ni yang hujung. Okay, so ada 6 huruf yang keluar daripada al-halq. Yang pertama hamzah dan juga ha yang keluar daripada aqsal halq. Kemudian yang ketiga huruf ain, yang keempat huruf ha. Dua-dua ni keluar daripada wastul halq. Dan yang terakhir huruf kelima ghin, huruf keenam kha, dia keluar daripada adna al-halq. Okay, kadang-kadang ada yang tertanya, Ustaz, macam mana daripada makhraj yang satu boleh keluar huruf yang berbeza? Kan, contohnya aqsa al-halq, satu makhraj, tempat keluar yang sama, tapi hasilnya huruf yang berbeza. Satu hamzah, satu ha. Kan? Senang nak faham. Okay, contohnya kan, dekat rumah kita ada pintu. Makhraj ni tempat keluar kan. Pintu tempat keluar sama kan. Okay. Daripada pintu yang sama, daripada tempat keluar yang sama, keluarnya orang yang berbeza. Yang pertama keluar seorang ayah. Kedua keluarnya seorang ibu. Dan yang ketiga keluarnya seorang anak. Okay. So masing-masing mempunyai sifat dan juga ciri-ciri masing-masing. Kan? Abah, ayah. Contohnya jalan lenggang tangan. Kan? Kemudian ibu keluar daripada pintu, keluar daripada makhraj tu, jalan cekak pinggang. Dan yang ketiga anak, jalan keluar daripada makhraj, keluar daripada pintu tu dengan style tersendiri lah kan. Maksudnya contohnya peluk tubuh ke. So maksudnya daripada satu pintu keluarnya 3 orang yang berbeza dan masing-masing mempunyai sifat masing-masing. Begitu juga dengan huruf. Mereka keluar daripada pintu yang sama, makhraj yang sama, tapi mempunyai ciri ataupun sifat yang berbeza. Hamzah ada sifat dia, ha ada sifat dia. Begitu juga dengan huruf ain, begitu juga dengan huruf ha. Ain walaupun keluar daripada makhraj yang sama dengan ha, tapi ain ada sifat dia, ha ada sifat dia. Okey, begitu juga dengan ghin dan juga kha. Okey. Ustaz rasa setakat itu sahaja untuk perjumpaan kita yang pertama. Insya-Allah kita akan sambung lagi kelas kita pada minggu hadapan. Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, tak faham ke apa ke, boleh WhatsApp Ustaz. Nombor Ustaz ada kat dalam grup tu. Okey. InsyaAllah Ustaz akan cuba jawab mana yang termampu. Okey. Setakat tu sahaja untuk kelas kita pada petang ini ataupun tengah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.